dina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk berada di dalam rumah Allah pada pagi ini. Moga-mogalah Allah terima, Allah berkati pengajian kitab kita pada pagi ini dengan diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda dan menghapuskan akan dosa-dosa kita yang lalu, dan seterusnya dimatikan kita dalam keadaan yang baik dan akhirnya diletakkan di tempat yang terbaik, yakni syurga, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat yang ke-20, bahagian tengah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, makna esa Tuhan pada sifat, iaitu menafikan kam muttasil pada sifat, menafikan bilangan yang berhubung pada sifatnya, iaitu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala pada satu-satu jenis sifatnya dua sifat seperti dua kudrat, dan menafikan kam munfasil pada sifat, menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada sifat, iaitu tidak ada sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Tuhan. Baik, ini dalam konteks sifat wahdaniyah. Dalam konteks sifat yang keenam, iaitu al-wahdaniyah. Wahdaniyah ni nak menceritakan bahawa Allah itu esa. Maknanya tak ada apa pun yang sama macam Allah. Dari segi zat, sifat dan af'al. Dari segi zat kita dah cerita dah. Sekarang ni kita nak sambung, iaitu dari segi sifat. Maka kata musannif pengarang kitab, makna esa Tuhan pada sifat. Jadi yang dikatakan esanya Allah Ta'ala pada sifatnya. Jadi murad dobek situ, makna sifat yang dikatakan sifat ni sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7, iaitu sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ringkas Melayunya iaitu sifat berkuasa, berkehendak, berilmu, sifat hidup, sifat mendengar, melihat dan berkata-kata. Itu yang dimaksudkan dengan sifat di sini.
Jadi maknanya makna esa Tuhan pada sifat, iaitu sifat ma'ani, iaitu 7 tadi tu, iaitu menafikan kam muttasil pada sifat. Kam muttasil ni, kam tu maknanya beberapa, muttasil tu maknanya yang berhubung ataupun bersambung. Tak ada sifat Allah itu berhubung-hubung antara satu sama lain. Sifatnya bersambung-sambung. Jadi ataupun dalam kurungan dia kata mudah fahamnya, menafikan bilangan yang berhubung pada sifatnya. Mungkin tak nampak lagi, tak apa kita baca dulu. Iaitu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala pada satu-satu jenis sifat. Mana satu jenis sifat, contohnya satu jenis sifat apa? Kudrat. Kudrat je kita ambil sekarang ni. Contohnya sifat kudrat itu memiliki sifatnya 2 sifat, seperti 2 kudrat. Jadi kudrat Allah tu bukannya kudrat Allah ada 2, 3, 4. Tak ada. Ada kudrat 1, kudrat 2, kudrat 3, kudrat 4. Tak. Tu maksud dia. Bukanlah maksud sifat Allah tu tidak berbilang-bilang, maknanya satu sifat je Allah ada. Tak. Sifat banyak, kan? Yang paling utama 7 sifat tu. Tapi setiap satu jenis sifat tu tidak berbilang-bilang. Mana kalau sifat kudrat, kudrat je, satu je. Kalau iradat, iradat satu je. Kalau ilmu, satu je ilmu. Kalau samak, satu je samak, dengar. Melihat, melihat satu je. Macam tu. Kenapa tak boleh kata sampai 2, 3? Kerana dengan satu sifat, contoh kudrat kita ambil. Kudrat ni maknanya berkuasa. Berkuasa ni kalau kita nisbahkan pada kita makhluk, maknanya kemampuan ataupun tenaga. Kemampuan kita boleh buat apa? Kita boleh angkat Quran ke, kita boleh angkat meja ke. Okay. Jadi kuasa tu kalau pada Allah Ta'ala satu saja. Kalau kita ni banyak. Kenapa kita banyak, Tuhan satu? Sebab kudrat kita lemah. Contoh berbeza kudrat tangan kanan kita dengan kudrat tangan kiri kita. Mungkin tangan kanan larat angkat barang yang ringan-ringan, tangan kiri boleh angkat yang berat-berat. Sebab tangan kanan tu mungkin bekas aksiden ke apa, jadi lemah sikit. Tangan kiri boleh angkat tongges, tangan kanan tak larat angkat tongges. Angkat duit larat. Sebab dia ringan. Kan? Yang tu laju je dia kata. Macam orang sakit kan kat hospital, tengok. Bagi apa semua tak mau. Apa atuk nak apa ni? Haji nak apa? Roti nak? Tak larat nak makan, dia kata. Biskut tak payahlah. Duit letak bawah bantal. Bagian duit tak apa, letak bawah bantal, dia kata. Benda lain tak larat. Jadi kudrat tu berbeza-beza. Kudrat kaki lain pula, kan? Jadi maknanya itu maksud kudrat kita makhluk berbilang-bilang. Yang ni kudrat satu lain, kudrat 2 lain, kudrat tangan, kudrat kaki lain, semua lain-lain. Allah Ta'ala memadai maknanya cukup bagi Allah satu kudrat je. Kerana dengan satu kudrat Allah boleh buat semua. Tidak ada had. Kudrat kita ada had. Macam tu yang saya sebut, tangan kiri ada had, boleh angkat berapa kilo barang dia boleh angkat. Tangan kanan pun berapa kilo barang dia boleh angkat. Kalau gabung dua-dua pun masih lagi ada had. Contoh, kita gabung dah tangan kanan dengan tangan kiri untuk angkat benda. Meja boleh angkat kereta boleh? Tak boleh. Angkat kereta tak larat. Kena gabung pula dengan kudrat orang lain, ramai-ramai. Kereta termasuk longkang, tayar. Main pakat-pakat tolong angkat. Main 5 orang tak boleh lagi. Bos 10 orang tak boleh. 15 orang baru boleh angkat. Kan? Boleh angkat. Itu pun 15 orang angkat daripada tayar duduk dalam, bawa keluar je. Tapi kalau bos kat 30 orang boleh angkat sampai hantar rumah. Maknanya kata lagi banyak baru ada dia punya kekuatan. Maknanya gabung kudrat 1, kudrat 2, kudrat 3, kudrat 4 baru ada kekuatan. Sebab ada kelemahan. Kudrat Allah memadai esanya Allah dengan satu kudrat. Tak payah kata kereta, bumi ni Allah boleh lambung. Tu maksud dia. Allah Maha Kuasa. Allah boleh buat apa saja dengan satu kuasanya sahaja. Jadi Allah tak memerlukan kuasa yang kedua, kuasa yang ketiga, kuasa yang keempat. Memadai dengan kuasanya yang tu boleh buat apa saja.
Tu. Tu maksudnya kudrat Allah itu kam muttasil, tidak berhubung-hubung, tidak bersambung kudrat satu dengan kudrat dua. Kudrat kita bersambung-sambung. Ni walaupun nampak simple, jari ni nak boleh gerak bermula dengan urat yang ada kat lengan, kat sini. Dia punya point dia. Waktu kadang orang buat aku panca ke apa, dia cocok sini untuk sini. Kan? Ada anak buah saya, anak murid, dia main lompat-lompat macam mana. Entah dalam kelas itulah, bila ustaz tak ada, dia pun melompat. Ada ustaz tak melompat. Kan? Jadi melompat-lompat, kaki tu tersepak cermin nakor tu. Pecah cermin tu, cocok kot kaki. Putus dua urat kaki. Kan? Bila putus dua urat kaki ni, rupanya dengan urat itulah jari tu boleh gerak. Bila putus tu, jari tak boleh gerak. Jadi maknanya kudrat jari boleh bergerak ni berhubung-hubung. Hubung ke urat, hubung ke sini, hubung ke sini. Mana satu benda je jam, benda ni boleh tak boleh bergerak lah. Macam orang stroke lah. Yang jam ni bukan anggota badan sebenarnya. Yang jam ni di otak dia. Bila otak dia jam, satu separuh badan boleh, orang cakap apa, tak boleh berfungsi dengan sempurna. Sebab apa? Sebab kita punya ni jenis berhubung-hubung. Ada pun Allah Ta'ala tak berhubung-hubung. Tak ada Allah bila kena macam ni, Allah tak boleh buat macam ni. Tak ada. Jadi tak ada begitu. Itu maksud dia. Tidak, contoh, iaitu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala pada satu-satu jenis sifatnya dua sifat seperti dua kudrat, dan menafikan kam munfasil. Mutasil tadi selesai dah, kan? Gitu selesai dah. Sekarang kita pergi yang kedua pula, namanya kam munfasil. Masih lagi dalam bab sifat, mengesakan Allah pada sifat, tapi sifat yang kedua ni kam beberapa, munfasil yang berpisah. Munfasil itu maknanya berpisah atau bercerai tanggal. Munfasil pada sifat, menafikan bilangan-bilangan yang bercerai ia pada sifat. Maksudnya sini ada sifat Allah, ada yang lain pula macam sifat Allah juga, sebiji. Contoh, Allah ada sifat dia tadilah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Tiba-tiba pada kita pula ataupun makhluk ke siapa-siapa ada sifat macam sifat Allah. Dia pun ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, ada hayat, ada sama', ada kalam, ada basar. Dia sama macam Allah. Tak, tolak, mustahil. Akal tak boleh terima. Kita boleh dipanggil majaz, majazi akli. Majaz ni maknanya pinjam-pinjam cakap saja. Kita kata kita ada kedrat, orang bahasa kita panggil lah, tak ada kedrat aku nak buat kerja tu, kan? Kedrat tu bahasa je. Tapi kudrat sungguh macam Allah, tak. Allah boleh buat apa saja, kita boleh buat apa saja, tak boleh. Apa kita buat terhad, kan? Sehebat mana pun, siapa-siapa pun tetap terhad. Tak ada siapa pun yang lebih, melainkan Allah semata-mata. Iradat Allah, makna iradat tu berkehendak. Kita boleh lah kata kita kehendak, aku nak tu lah, aku nak makan lah, aku nak ni lah. Tapi kita boleh tentukan apa yang kita nak? Tak boleh. Kita cuma nak je, kan? Kalau ikut nak, kita nak jadi Perdana Menteri, betul tak? Nampak? Tapi kita boleh tentu. Tak payah kata kita, orang yang kita nak tentu tu pun tak jadi-jadi, kan? Sebab apa? Sebab yang tentu siapa? Allah. Allah berkehendak, dengan kehendak Allah boleh menentu. Kehendak kita cakap saja, tentu tak boleh. Tu maksud dia, kan? Jadi tak ada siapa pun yang memiliki sifat macam sifat Allah. Tak ada siapa. Cuma pinjam-pinjam cakap saja boleh. Macam kita kata Allah mendengar, kita pun mendengar. Allah melihat, kita pun melihat. Tu pinjam-pinjam cakap dia orang cakap. Dari segi bahasa tu nampak sama, mendengar dan melihat. Tapi sama ke mendengar kita dengan mendengar Allah? Tak sama. Mendengar Allah tak ada batas. Sehingga kan mendengar Allah tanpa suara pun Allah boleh dengar. Kita dalam suara kadang-kadang tak dengar. Hang dengar tak aku cakap tak? Ada? Tak dengar. Padahal kuat dah tu suara. Kadang-kadang dalam kuliah pun tak dengar. Mula-mula dengar. Kedrat. Tak ada kedrat dah dia. Tak ada, tahu-tahu senyap. Ukat-ukat tinggal telur masin je kat luar.
Tak ada. Orang pun pakat balik lah. Kan? Itu kata. Tu makna. Allah dengar, Allah melihat, kita melihat juga, tapi melihat batas. Depan je, belakang tak nampak. Kan? Depan ni je, belakang dinding tu tak nampak dah. Sini je boleh nampak tapping. Jauh daripada ni tak nampak dah. Tapi Allah nampak belaka semua. Jauh ke dekat ke gelap ke terang ke, semua. Tu maksudnya tidak adalah yang dikatakan sifat Allah itu kam munfasil, iaitu tidak ada sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Tuhan. Tak ada siapa yang sifatnya sama dengan sifat Allah. Aduh. Contoh, manalah tahu kita sempat di zaman Dajjal. Kalau boleh tak nak lah, tapi manalah tahu, kan? Macam mana kita nak yakin iktikad kita Allah ke Dajjal? Masa tu ujian berat, kan? Orang alim pun ada yang tertipu, kan? Dalam hadis cerita Nabi riwayat, kan? Jadi supaya maknanya fitnah Dajjal ni dahsyat sungguh. Kalau boleh kita tak mahu dah sampai tu, sebab kita takut kita pun terfitnah nanti, kan? Bahaya zaman tu. Jadi Dajjal ni memang Allah izin kepada dia, Allah beri satu kelebihan kat dia, dia boleh menghidupkan orang mati. Orang tu mati, dia boleh hidup balik. Jadi macam mana kita nak tahu ni Dajjal ke Allah? Nampak? Menghidupkan orang mati, nak Dajjal boleh buat. Tapi orang cakap apa, mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu, tak ada seekor makhluk pun boleh buat, melainkan semata-mata Allah. Benda tak ada, Allah boleh bagi ada. Benda ada, Allah boleh bagi hilang terus. Tanpa mati ke apa, hilang terus, Allah boleh buat. Tapi makhluk tak boleh buat yang tu. Sehebat mana pun David Blaine ke David Copperfield ke apa, David sekalipun, mana pakar magic macam mana pun, dia tak boleh menghilangkan. Dia cuma boleh sembunyikan ataupun dia alih tempat. Alih tempat boleh. Macam orang buat magic kan, dia tunjuk jam kat tangan, dia pun tiup-tiup, tengok jam keluar kat poket belakang pula. Tu alih. Alih boleh, hilang terus tak boleh. Itu yang bila berlaku kepada Nabi Musa AS lawan dengan ahli sihir Fir'aun 40 orang. Nabi Musa baling tongkat, dia pun baling tongkat jadi ular. Ular Nabi Musa makan semua ular dia pun. Kemudian ular Nabi Musa jadi balik tongkat, tapi mereka tak jadi balik tongkat. Situ mereka kata ni salah, teori sihir salah ni. Sebab kalau ikut sihir, kalau ikut magic, apa yang kita baling dia akan jadi asal balik. Maknanya kayu tongkat baling jadi ular, ular akan jadi tongkat balik. Tapi masalahnya ular mereka tak jadi tongkat balik, ular mereka hilang terus. Ular Nabi Musa makan semua, hilang terus. Pergi mana? Mereka kata ni bukan sihir, tapi ini kuasa yang lebih hebat daripada sihir. Inilah namanya kuasa Tuhan. Sebab itulah ahli sihir itu semua akhirnya masuk Islam, beriman dengan Nabi Musa dan Allah Ta'ala, kan? Sebab apa? Sebab dia nampak ini satu bentuk yang bukan boleh buat main-main. Macam corona ni, asal dulu tak ada, tapi Allah boleh buat bagi ada. Mana datang tak tahu, kan? Dan Allah boleh buat hilang terus je corona tu. Tak ada apa dah. Itu corona. Hilang corona, tak tahulah apa pula datang, koroni ke apa. Kroni nama dah. Itu macam-macam. Baik. Jadi itu makna dia, sifat Allah Ta'ala takkan ada sama dengan sifat yang lain-lain. Makhluk ni tak ada. Jadi apa natijah ataupun hasil daripada kita mengaji tentang sifat ni dulu? Yang ni dululah, kan? Pertama, kita kena faham sifat kita lemah sebab kita memerlukan, contoh kudrat tadi, kita memerlukan kudrat gabungan orang lain, campur orang lain, baru boleh kita buat kerja. Maksudnya kita tak boleh buat kerja seorang-seorang kita. Kita tak boleh hidup lone ranger, tak boleh hidup seorang-seorang. Jangan sombong lah, jangan kata tak payah, aku seorang-seorang pun boleh buat tengok. Tak payah jauh lah, masjid ni sudah lah. Dia kata ampau semua tak datang sudah, biar aku jaga masjid ni seorang-seorang. Jaga semua tengok. Dia pengusi, dia tu imam, dia tu bilal, dia makmum, semua dia. Nampak? Dia bendahari semua dia. Boleh tak? Tak boleh, kan? Tak boleh, kita tak akan boleh. Tak payah kata bahagian hidup, mati dah tak boleh. Dah mati, kita seorang-seorang nak masuk dalam kubur boleh?
Macam mana nak buat? Boleh? Jatuh tu. Tak boleh. Kena ada orang angkat, tolong mandi, tolong ni. Maknanya dari situ Allah nak tunjuk kamu tu lemah. Bila lemah, jangan sombong. Kamu duduk atas jadi kerajaan, jadi pemerintah. Kamu kena ingat, kamu boleh atas tu kerana ada orang bawah. Tak kira lah baik kerajaan, baik pejabat, baik kilang, mana-manalah. Dia jadi bos, jadi manager, jadi toke kerana ada orang bawah, ada kerja bawah. Cuba kalau tak ada kerja bawah, dia toke kilang. Oh, cakap dia sombong. Kalau pakat-pakat semua pekerja kilang berhenti, siapa nak buat mesin tu? Bos sendiri nak buat, CEO turun padang buat. Macam mana mesin ni jam, kerja dah tak ada. Macam mana nak buat? Kamu buat sendiri lah. Tak boleh. Sebab tu jangan sombong. Kita orang cakap apa, memberi arahan tegas itu lain. Itu amanah kerja, tegas dengan beretika. Tapi jangan sampai dalam hati melekat sombong. Sebab kamu tak boleh buat melainkan ada orang lain. Kerana kamu tu lemah. Kerana kudrat kamu memerlukan kudrat orang lain sama. Adapun Allah layak bersifat sombong. Sebab apa? Allah tak perlukan siapa-siapa. Termasuk kita, para malaikat, semua sekali Allah tak perlukan. Madai Allah sahaja pun Allah boleh buat semua benda. Sebab Allah Maha Kuasa. Jadi Allah cipta kita kerana Allah nak tunjuk kehebatan dia pada kita. Supaya kamu lihat aku, betapa kuasanya aku dan betapa lemah dan dhaifnya kamu. Tu tujuan. Tu maksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk mereka menyembah kepadaku. Maksud sembah tunduk. Maksud tunduk iaitu mengaku kelemahan diri, merendah diri dan mengangkat akan kehebatan Allah. Sebab tu bila kita sujud, apa yang kita baca dalam sujud? Subhana, perkataan pertama. Maknanya mengangkat Allah. Kepala ditunduk, Allah diangkat. Mana merendahkan diri, meninggikan Allah. Tu. Itu tujuan ubudiyah, tujuan perhambaan, kehambaan kita. Tapi hari ni manusia jadi terbalik. Dia pula dia rasa dia hebat, Allah pula tak hebat. Sebab apa? Sebab dia nampak diri dia hebat. Kan? Itu kita menyeru macam Syekh Nuruddin ada sebut. Wahai pihak kerajaan KKM dan MKN sekalian semualah yang seangkatan dengannya. Kan? Mana kata janganlah kamu hanya berusaha memberi saranan dalam bentuk kesihatan dan zahir semata-mata. Maknanya minta rakyat jaga jarak, minta rakyat pakai pelitup muka, tetapi tidak menyarankan rakyat untuk bertaubat kepada Allah, menguatkan hubungan dengan Tuhan, termasuk pihak kerajaan sendiri. Ni dalam duk COVID ABP. Aduh. Mula dah ni. Tak baca kitab lagi ah. Nampak? Ada nyagik pula. Ada. Seolah macam tak takut dengan Allah Taala. Kan? Makna kata kita rasa macam kita bijak, kita pandai. Oi tak apa, wabak ni kita boleh urus tanpa meletakkan pergantungan tu pada Allah. Urus tu ikhtiar je. Kita confident ke dengan pakai mask dia takkan masuk corona tu? Tak payah kata selapis. Bubuh dengan kotak-kotak sekali. Yang beli tu dapat kotak, bubuh dengan kotak-kotak depan muka ni. Kalau dia nak masuk dengan kata Allah, kun fayakun, masuk. Kalau Allah nak bagi jadi, masuk habis. Tak payah pakai mask ni, pakai penutup yang macam welding punya tu. Nampak? Masuk juga. Bapak corona masuk. Kan? Nak ceritanya ini ikhtiar. Kan beli tuk muka ikhtiar, tapi jangan i'tiqad, jangan yakin dengan mas. Mas cuma ikhtiar, usaha saja, tapi yakin tidak. Yakin pada siapa? Allah. Semayang jarak tu ikhtiar. Yakin ke kita dengan semayang jarak confirm wabak tu tak merebak? Tak. Nah, ini ikhtiar. Yakin Allah. Ini soal akidah, ini soal iman. Jangan sebabkan ujian ini iman kita tergugat. Ni penting mengaji. Beza orang mengaji dengan orang tak mengaji. Kita tak tinggal syariat. Lagi ada orang pula kata kita ustaz ni main hakikat sangat. Ni bukan. Kita kena pakai dua-dua, syariat dan hakikat. Syariat kita ikut SOP, semayang jarak, pakai pelitup muka, ikut kaedah usul fiqh. Nak majlis fatah dah keluar dah SOP, semayang jarak itu gini-gini. Itu syariat. Tapi hakikat tak boleh tinggal. Hakikat keyakinan sebenar hanya semata-mata Allah. Pakai syariat saja tidak berhakikat, boleh sesat.
Kan? Nah, seperti mana kita makan nasi syariat yang mengenyangkan Allah, itu hakikat. Tak boleh kita kata mengenyangkan nasi, rosaklah akidah kita. Kan? Jadi kena faham syariat dan hakikat. Jangan sampai salah satu daripadanya hilang macam tu. Hakikat saja tanpa syariat pun tak boleh enggak. Kan? Pakai hakikat saja. Yang menghidup dan mematikan Allah, bukan lori. Duduk tengah jalan. Nak tengok mati tak mati. Kan? Menggelepar bawah lori baru kata mati. Baru nak mati situ. Kan? Jadi kena faham. Kan? Syariat pun pakai, hakikat pun pakai. Dia begitu. Dan esa Allah Ta'ala dari segi kam munfasil ni, maknanya tak ada siapa yang bersifat dengan sifat Allah. Itu natijahnya, walhasilnya untuk kita faham, supaya kita nampak kita ni takkan sama dengan Tuhan. Bila takkan sama, makna kita rendah, Tuhan hebat. Jadi janganlah meletakkan keagungan makhluk seperti keagungan Allah. Mu nak puji orang ke, puji makhluk ke, puji siapa-siapa ke, jangan sampai puji itu lebih daripada Allah atau setaraf Allah. Tak boleh. Allah lah segala-galanya. Biar orang kata sampai kita taksub, memang kita taksub dengan Tuhan. Kita taksub dengan Allah Ta'ala, kerana Allah sahaja yang paling sempurna. Allah tak ada cacat celanya, Allah tak ada kurangnya. Lain daripada Allah, semua ada kurang. Jadi tak ada masalah kan, kita sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Sebab tu yang berbahas tentang sebut nama Allah. Ada orang kata zikir Allah, Allah, Allah tu tak ada faedah. Ke mana tak ada faedah ni? Tu nama Allah kan, Ismul Zat. Kalau kita zikir yang masih lagi ada bunyi sifat di belakang ni, contoh Allahu Akbar. Akbar tu sifat bagi Allah, maknanya Allah Maha Besar. Kan? Subhanallah tu pun masih lagi sifat, dipanggil Ismul Sifat, nama sifat. Tapi kalau Allah saja, itu Ismul Zat. Orang yang bertarikat ni, orang berzikir ni, dia mula-mula peringkat rendah, dia ambil semua sekali. Nama Allah, zat Allah dan sifat Allah, dia rangkum semua. Tapi bila dia dah sampai makrifah, dia tak perlu sebut sampai ke tahap sifat, tapi dia terus pergi ke zat. Tu yang akhirnya terkeluar di mulutnya, Allah, Allah, Allah. Kita mungkin tak biasa dengar. Kalau di pondok-pondok dan sebagainya, ada jenis tarikat, mula-mula dia akan berzikir la ilaha illallah. Mula-mula slow lagi. La ilaha illallah. Mula la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah penuh. Lama-lama tinggal la ilaha illallah saja, tapi tidak menafikan Muhammadur Rasulullah. Sebab Muhammadur Rasulullah tu masuk dah dalam. Tinggal lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama dia tinggal illallah, illallah, illallah. Mana hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Mana dia dah pandang semua ni hanya Allah. Lah kali Allah, 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 Allah dia nampak. Zat Allah, 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 Allah. Lah kali tinggal apa? Yang ni lagi pelik. Hu. Sampai tahap ni kata, beruk dah dia kata. Orang tak mengaji dia akan kutuk lah. Dia tak tahu, padahal ada sebut dalam kitab. Buka kitab Sairul Salikin ada sebut kan, Syekh Abdul Samad ada sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin kan. Dia sampai zikir hu tu maksudnya dia tu siapa? Tak ada yang lain, semata-mata Allah. Nampak kan? Sampai lagi tinggi bunyi pun tak ada. Tidur dah terus. Itu tak adalah. Nampak? Nak ceritanya tu. Maknanya itu dari segi makrifah. Beza makrifah ni. Orang kenal Allah lain-lain dia punya tahap. Contohlah mudah faham kan. Tuan-tuan kenal saya sebagai Ustaz Syakir, pembaca kitab Risalatul Tauhid di Masjid Lama Taiping. Itu informasi yang tuan-tuan tahu. Tapi berbeza dengan makrifah anak murid saya pada saya. Dia kenal saya lebih daripada tu lagi dia kenal. Dia kata bukan setakat pengajar Risalatul Tauhid, dia baca kitab lain juga. Dan dia bukan hanya mengajar di Masjid Lama Taiping, dan banyak lagi masjid dan surau dan sekolah pondok tok guru sendiri pun dia ada ajar. Dia kenal tahapnya tu pula. Tapi dia tak kenal lagi. Kenal bini kita pula. Bini kita lagi kenal.
Dia kata dia bukan sakat mengajar, dekat rumah pun dia mengajar juga bini dia. Contoh bukan nak kata bagus. Jadi dia tahu. Dia tahu sampai bukan sakat benda yang baiknya, benda kurang pun dia tahu. Dia apa masalah kita, sebab dia lebih kenal, rapat dengan kita duk. Ada lagi pula kenal. Siapa kenal? Mak kita yang kandung kita. Dia tahu kita sihat ke sakit, dia tahu kita ni sedih ke suka ke. Kadang-kadang duduk jauh mak kita telefon. Nah, kenapa ni? Ada sedih ke? Macam mana mak tahu? Kan? Mak baca status, kata dia. Rupanya zaman status. Tulis status burung berkicauan, nampak sedih lah tu. Kan? Jadi makna kata lagi rapat tu lagi kenal. Dan yang paling kenal kita tak lain tak bukan Allah lah, sebab dia yang cipta kita. Jadi hubungan kita dengan Allah pun macam tu juga. Siapa yang rapat sikit-sikit dengan Allah, dia kenal sikit-sikit je. Kalau dia rapat sungguh dengan Allah Ta'ala, ubudiyah dia, amal ibadat dia kuat, dia kenal sungguh Allah Ta'ala. Itulah orang yang kenal tu dipanggil gelaran mereka arif billah. Arif billah ni tok-tok wali lah. Mereka kenal sungguh Allah Ta'ala. Kenal tu bukan dengan kenal biasa-biasa, dengan jalan yakin. Sikit pun tak takut. Saya tengok tok guru saya lah, tok guru Siddiq Noh, tok guru kita semua. Kan? Dia kalau bab agama, bab perjuangan, bab umat apa semua, memang dia kadang-kadang berkerut dahi, mikir gitu macam mana nak selesaikan masalah umat ini. Tapi kalau cerita bab ekonomi, tak pernah berkerut dahi. Sekolah tak ada duit ke apa ke, dia tak ada kerut dahi, dia steady je. Kan? Sekali tu duit sekolah dah nak habis, bahagian tahfiz lah, sebab saya jaga bahagian tahfiz, kewangan tahfiz. Jadi duit sekolah nak habis dah. Tinggal sikit berapa-berapa tu je. Kita nak ada standby backup juga, takut apa-apa hal jadi, masalah-masalah emergency ke apa jadi, pergilah mengadu kat tok guru. Tok guru nak keluar pergi kuliah dah, dia naik highlight dah. Ketuk tingkap cemen, tok guru pun tingkap, awak nak ni tok guru, duit sekolah dah nak habis dah ni. Kan? Tok guru tak ada kata apa, dia cuma tepuk bahu. Dia kata tak apa, satgi ada. Satgi ada, dia tutup tingkap naik. Ingatkan satgi ada tu dia ulur lah berapa 300-400 jadilah. Dan dia tutup tingkap jalan. Kita satgi ada kok mana? Nampak pening, jalan tu tunduk je, macam mana? Kok mana nak datang Tiba-tiba belum nak sempat masuk dalam bilik pondok tu, ada satu vel fire putih masuk dalam kawasan sekolah. Siapa pula datang ni? Pergilah siapa apa semua sambut. Kata gini, saya nak jumpa Ustaz Siddiq. Tok guru baru keluar cakap. Saya dari Kuala Lumpur ni, saya selalu ikut kuliah dia. Saya nak pergi ke Penang, jadi singgah kejap nak tengok pondok dia macam mana. Tak apalah, saya pun nak cepat, ustaz pun tak ada, saya kirim ni je lah, sampun dia bagi. Ni bahagian sekolah lah, buatlah nak belanja apa kat sekolah ni. Baik-baik, terima kasih tuan. Kita balik-balik, masuk dalam bilik, kita pun buka tengok 10K dia bagi. Tu guru tepuk tadi tu satgi ada. Tahu tak? Maknanya mereka makrifah, mereka yakin dah buat sekolah agama, takkan Allah tak bantu. Ini kadang-kadang jaga masjid pun tak yakin bab ni. Sebab apa? Dia jaga masjid tapi dia tak memahami ilmu kadang-kadang. Bukan masjid ni lah, masjid lain. Masjid ni okey, dengan tak boleh balik aku ni. Masjid lain. Takut sangat nak guna duit masjid. Dia katakan habis macam mana? La ilaha illallah. Masjid ni sentiasa orang bubuh derma dia. Sekolah ya mungkin kadang-kadang boleh jadi start. Masjid tak pernah start. Masjid tempat yang selalu orang akan datang bila-bila masa pun. Tak akan pernah sunyi masjid. Dah takut apa? Kan? Duk takut-takut orang ambil. Lah kali memang orang ambil lah. Orang ambil dengan tabung-tabung. Nampak? Itu kata. Jadi kita imarahkan, gunakan. Jangan takut, kena ada keyakinan pada Allah dalam soal agama. Kita dalam kehidupan ni pun macam tu juga. Duit kita habiskan untuk jalan akhirat, ingat dia akan datang balik. Tapi kalau habis jalan untuk dunia, itu mungkin akan jadi sia-sia. Kan? Masa mengaji pondok lagi lah. Masa Tok Guru Siddiq Noh dia masih mengaji pondok dulu, dia cerita. Dia kata dia dengan kawan dia, ada seorang kawan dia ni duit kehabisan. Duduk di pondok tapi duit dah habis. Jadi dia tinggal berapa? RM20 duit poket dia. Duduk di pondok tinggal RM20.
Dia pun rujuk tok guru dia. Masa tu tok guru dia nama Tok Guru Haji Hitam. Pondok Tanjung Bedil Al-Ustaz Kedah. Dia kata Tok Guru Haji Hitam ni anak murid Tok Kenali. Tok Kenali anak murid Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Memang hebat-hebat belaka lah tok guru. Jadi Tok Guru Haji Hitam kata dia mengadu kat tu, Tok Guru duit saya nak habis ni, tinggal RM20 je. Macam mana nak duduk pondok kan? Tak ada duit dah ni. Nah, Tok Guru Haji Hitam kata apa? Tak apa, habiskan. Kawan tu duit nak habis, dia suruh habiskan. Ingat selesai masalah ni macam menambah masalah. Habiskan kata dia. Entah pilah beli bihun ke apa dia, entah bagi kawan-kawan makan. RM20 tu habiskan semua. Kan? Oh sudah dia kata. Lepas tu sebelum nak balik tu Tok Haji Hitam dia pesan satu ayat. Ayat tu lah dia Tok Guru Siddiq Nur turunkan kat kami anak-anak murid dia. Dia kata rezeki dunia ni, duit ni macam misai, dia kata. Lagi potong, lagi tumbuh. Lagi potong, lagi tumbuh. Jangan risau, dia kata. Orang dulu-dulu, tok guru dulu dia umpama dia mudah-mudah itu je. Tapi maknanya mendalam. Akhirnya mereka pun belilah RM20 tu, beli bihun apa semua bagi budak-budak pondok makan. Lepas habis makan, kawan tu bertambah termenung dekat tangga pondok. No. Sekarang tadi ada lagi RM20. Ni habis terus. Nampak? Macam mana nak buat? Tiba-tiba teng telefon bunyi. Angkat-angkat telefon, rupanya kawan ni sebelum dia duduk pondok dia buat kerja wiring ni. Kan? Dia ada projek apa semua. Jadi orang telefon kata, "Assalamualaikum, salam. Ni ingat lagi tak saya?" Siapa dia? Ada dulu kita ada buat projek wiring tapi masa tu saya tak dan bayar lagi, duit tak cukup. Ni saya nak bayar ni. Nak transfer ni. Bagi nombor akaun, nak transfer. Banyak mana transfer? Ada dalam RM20,000 adalah hari tu projek kita tangguh itu. RM20,000 lagi saya tak bayar. Belanja RM20, awak bayar RM20,000. Nampak? Ada. Jadi buh RM20. Mana tahu? Tu. Nak ceritanya bukan cerita saja. Aduh, Allah. Tapi itulah dia, yakinlah. Kita buat kerja akhirat ni Allah takkan sia-siakan. Sedang orang buat kerja dunia Allah jamin rezeki. Fikir logik situ sudahlah. Tu menyanyi melalak golongan artis tu. Joget pegang tangan, bukan laki bini pegang tangan dalam berlakon. Menyanyi melalak lagu bukan-bukan. Kalau lagu nasyid boleh tahan kira. Dan kalau ikutlah, kalau tak masuk dalam perbuatan haram pun makruh dah. Tak makruh pun lagu. Makna benda sia-sia. Tapi dalam sia-sia makan nasi tak ada apa. Lebih daripada nasi makan. Hidup kaya pula tu. Siapa jamin rezeki tu? Allah. Dah kalau kita yang pergi masjid ni. Dia kata tapi saya tak kaya pun Ustaz. Lah, Allah tak kayakan harta, Allah kayakan jiwa. Hati jadi tenang. Tenang je kita, menyandar je nampak. Kan? Relax aja. Ada. Orang tu belum tentu senang walaupun dia duit banyak. Pening kepala sana, pening kepala sini, serabut sana, serabut sini. Macam saya buat contoh hari tu lah cerita orang kampung dengan orang bandar, orang kaya dengan orang miskin. Kan? Orang kaya rumah tu pagar batu dah keliling, siap boh ADT, diawasi oleh kamera apa semua. Ada anjing lagi bila, Pak Gad Bangla pun ada kot depan. Tiba-tiba kereta bunyi, bunyi alarm. Boleh tidur dia. Selak kot langsir tengok kereta siapa tu. Ada orang nak ambil kereta aku bang. Takut dia. Kan? Orang kampung, orang kaya, saya itu depa buat program ceramah dekat Johor Bahru. Dia tempatkan tidur tu ada rumah seorang datuk ni. Rumah dia nak masuk pintu tu kena scan tu, cap jari. Tidit baru boleh buka. Kalau tertinggal jari tak boleh balik lah. Makna kata canggihnya pintu rumah dia, dahsyat. Rumah orang kampung macam mana? Selak gitu lah. Tak gitu. Itu pun dah selak jatuh balik. Itu pun dia biarlah, dah jatuh lah. Dia tak kisah pun. Tidur rumah orang kaya dalam rumah dengan tung sikit. Siapa tu kat rumah tu? Siapa kat dapur tu? Pergi tengok bang, pergi tengok. Risau. Tak boleh tidur, nyenyak susah. Orang kampung tengok, terbongkang tidur, kain pelikat naik sampai atas, sampai muka. Nampak? Tidur atas katil, gong. Periuk jatuh, dong kat dapur. Bini kata, "Bang, apa tu?"
Kucing. Kucing dia kata. Dah siapa nak masuk rumah aku nak ambil apa? Nampak? Sebab apa? Itu hati Allah bagi tenang. Walaupun bahagian perkakas mungkinlah tak banyak, tapi hati dia tenang, relax, sonok aja, tidur aja. Itulah nikmat. Nikmat sebenarnya boleh tidur. Kan? Itu nikmat sebenar. Bukan sampai kat rumah tidur, sampai masjid pun dia tidur. Sebab terlebih nikmat, dia mensyukuri nikmat. Baguslah tu. Aduh. Esa Tuhan pada perbuatan. Selesai bahagian sifat. Bahagian perbuatan pula. Af'al dalam bahasa Arab dia. Itu menafikan ni munfasil ke mutasil? Munfasil. Kam munfasil pada perbuatan. Menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada perbuatan. Okey, untuk bahagian af'al, bahagian perbuatan, dia hanya ada satu je, iaitu kam munfasil. Dia tak ada kam muttasil. Kalau zat dia ada dua, kam muttasil dan kam munfasil. Sifat pun ada dua juga, kam muttasil, kam munfasil. Main dengan perbuatan satu je, iaitu kam munfasil sahaja. Kam muttasil tak ada. Kenapa kam muttasil tak ada? Kerana perbuatan Allah itu boleh disebut berhubung-hubung. Tetapi makna kata bukanlah maksudnya tetap esa juga perbuatan Allah dari segi kam munfasilnya. Maksud munfasil itu bercerai. Maknanya tidak ada satu yang lain selain daripada Allah yang sama perbuatannya dengan perbuatan Allah. Tak ada. Contoh sini kita tengoklah. Menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada perbuatan, iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan. Tak ada siapa perbuatannya sama dengan perbuatan Allah. Bahkan segala barang yang berlaku di dalam alam, semuanya perbuatan Tuhan. Semua ni perbuatan Allah. Tak ada siapa pun makhluk ni dia buat perbuatan dia. Tak ada siapa sama dengan Allah. Malah setiap perbuatan itu perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang cipta kamu dan Allah yang cipta segala perbuatan kamu. Kalau kita mengaji ikut aliran tauhid, mula-mula akidah, dia akan mula dengan mengesakan Allah dari segi zat. Mula-mula zat. Waktu mengesakan Allah dari segi sifat. Kemudian barulah yang ketiga mengesakan Allah dari sudut perbuatan. Itu aliran tauhid. Tapi bila kita naik sikit lagi, kita mengaji dalam ilmu tasawuf pula, dipanggil tasawuf tauhid. Bila kita mengaji ilmu tasawuf, dia patah balik. Dia bukan start daripada zat. Dia mula-mula sekali mengesakan Allah dari sudut perbuatan dulu. Lepas tu baru ke sifat, lepas tu asma', lepas tu baru zat. Boleh rujuk dalam kitab Durrun Nafis. Cerita dia macam tu. Sebab apa? Sebab tasawuf, kalau tauhid dia teori, dia ilmu. Dia jadi ilmu, kita mula dengan zat dulu, faham zat Allah, lepas tu faham sifat Allah, baru faham perbuatan Allah. Ikut urutan dia dari segi ilmu, ilmiahnya. Adapun ilmu tasawuf dia praktikal, amali, nak mengamalkan. Jadi bila bahagian amal, mula daripada bawah dulu, iaitu dari segi perbuatan dulu. Itu yang dipanggil tauhidul af'al. Mula-mula untuk kita nak bawa diri kita dekat kepada Allah, untuk menimbulkan rasa makrifah, kita mengaji dulu ilmu tauhid ni, jalan sifat 20 ni. Kemudian kita pergi ke jalan tasawuf, kita cara nak amalnya, amal dulu kata Tok Guru, pandang semua ni perbuatan Allah. Itu dulu. Itu peringkat bawah dulu. Pandang semua ni perbuatan Allah. Apa berlaku pun perbuatan Allah. Baru dia akan mendidik hati ni jadi tenang. Datang berita gembira ke, berita sedih ke, kita pandang ini semua perbuatan Allah. Baru kita tak ngomel, tak bising, tak petikai. Corona perbuatan Allah, sihat perbuatan Allah, sakit perbuatan Allah, semua perbuatan Allah. Kaya kita perbuatan Allah, miskin kita perbuatan Allah, alim kita perbuatan Allah, tak gerti, tak faham ilmu, jahil kita pun perbuatan Allah. Semuanya perbuatan Allah. Tetapi jangan sampai meninggalkan syariat. Kita tetap berusaha juga, tapi pandang di sebalik hakikatnya, ini semua kerja Allah. Aku cuma usaha dan ikhtiar sahaja. Aku buat apa je yang patut, selebihnya serah pada Allah. Barulah kita hati itu jadi tenang. Ini bisnes-bisnes tak kaya-kaya, tak maju-maju, pening kepala. Awak yang serabut lah. Aku banyak lama tahun dah, modal habis banyak dah ni buat kerja ni, tapi tak jadi juga. Kenapa membising ni? Mau kenal tak siapa yang bagi jadi ni? Allah.
Bila kenal siapa bagi jadi, Allah yang bagi jadi, tak bagi jadi pun Allah, dia tenang. Tak apalah, kita buat je, kita usaha je. Nah, dah mungkin boleh jadi belum sampai masa Allah nak bagi. Nah, sama dah dalam berjuang. Berapa lama kita berjuang? Kalau ikut daripada sejak merdeka 63 tahun dah lah maknanya. Nah, tak dapat lagi. Paling kuat negeri Kelantan je boleh bertahan. Lain, kejap dapat, kejap hilang. Kejap dapat, begitu. Nampak satu Malaysia tak dapat lagi. Nampak? Maknanya kalau ikutlah kan, letih dah, malas dah, merajuk dah. Malah aku macam ni berjuang, takbir kuat, habis aku panjat tiang elektrik semua aku buh bendera. Tapi tak menang juga, kata. Kan? Sampai buat baju lah, jubah pakai bendera. Kan? Tak jadi juga dia kata. Kan? Bukan pasal tu. Nah, kita kena letak keyakinan pada Allah. Letak ini semua perbuatan Allah. Walaupun musuh yang menang, itu perbuatan Allah. Kenapa Allah bagi musuh menang? Allah dah tahu kan dia jahat, dia tak betul, bukan nak bawa Islam. Kenapa Allah bagi dia menang juga? Sebab Allah nak bagi kita berjuang. Kita tengok sebelum kita sebahagian daripada kerajaan dengan sekarang kita sebahagian daripada kerajaan, kita tanya balik diri kita masing-masing, jihad kita sama tak sekarang? Kurang dah. Macam di negeri Terengganu berlaku, Tok Guru Siddiq Noh yang cerita. Dia kata dulu Terengganu kita pernah menang, yang dulu bukan yang sekarang ni, yang hari tu, yang dulu tu. Bila menang-menang, kerajaan putuskan gaji guru pasti kerajaan bayar. Kerajaan negeri bayar, guru-guru pasti gaji dia. Jadi senang dah lah, tak payah sibuk lah nak cari dana untuk guru pasti punya gaji, sebab kerajaan dah support. Tiba-tiba boom, kalah, jatuh pula. Siapa nak bayar ni? Kelang kabut baru nak cari korek tabung sana ni, siapa nak bayar ni gaji guru pasti ni? Dulu kerajaan support. Situ kata Tok Guru, Tok Guru kita, Tok Guru Siddiq Noh kata situ sedikit ada kesilapan, dia kata. Ralat sikit. Patutnya bila kita dah jadi kerajaan nak support bagi peruntukan, silakan ambil. Tapi kerja jihad kita jangan down, jangan drop sikit pun. Macam mana kita kuat menderma dulu, macam tu juga. Malah kadang-kadang lagi kuat kita berjuang. Kalau dalam lemah pun kita kuat berjuang, dalam keadaan kita menang, lagi kuatlah kita berjuang. Tapi kadang-kadang kita ambil jalan, bila dah menang, mula slow. Ini baru menang sebahagian, kalau menang semua macam mana? Silat-silat takbir pun tak ada. Nampak? Dah jadi slow lah pula. Dia kata takbir buat apa lagi? Ustaz menang dah. Dia kata, lah makna mu takbir ni kerana kalah je, bukan kerana Allah. Aduh. Kalau kita buat bukan kerana menang, bukan kerana kalah, kita buat kerana Allah, Allah sentiasa ada. Masa kalah pun Allah ada, masa menang pun Allah ada. Maka jadilah istiqamah. Tapi kalau kita buat kerana nak menang saja, bila dah menang kita tak berjuang dah. Kita takut tang situ, kita jadi masalah. Sebab apa? Inilah dia. Memandang. Inilah fungsi mengaji sifat 20 apa semua ni. Ulama-ulama dia nampak benda ni. Kan? Tu. Jadi jangan pandang. Sepandanglah ini semua perbuatan Allah. Apa yang berlaku, kan? Orang langgar kereta kita, boom. Memang perasaan sakit tu ada, kan? Sebab bila dia boom, duit kita boom goncang juga, dum. Allah dia kata. Kita bukan risau benda, risau duit tu lah. Sudah pula langgar pula. Jadi mula hati tu memang nak kut marah sangat. Memang fitrah manusia, ada perasaan marah, sedih, gembira, semua ada. Tapi kita kawalnya dengan iman, dengan ilmu. Kita mengaji dah kan, ini semua perbuatan Allah. Pandanglah, ini dah memang Allah tentu siap dah dia langgar. Nak buat macam mana? Kita tak boleh elak takdir Allah, Allah dah tentu siap, kan? Jadi kalau marah pun tidaklah lebih sangat. Tuan apa ni? Tuan tak nampak ke kereta saya? Kan? Tak apalah tuan, nak macam mana dah, kita kira macam mana ni, gitu je lah. Tapi kalau tak ada ilmu, tak ada iman gini, kan? Dah tak nampak ke? Buta ke apa mata tu? Tak nampak ni? Besar-besar kereta ni pun tak nampak ke? Nampak? Dia punya marah kawan tu, Allah. Dia tak tahu pula kawan tu mungkin tengah serabut kepala, anak sakit kat rumah, kat hospital, tengah pening-pening fikir mana nak cari duit, anak nak operation, tak perasan kereta depan break, boom, terlanggar, kan? Kita pula tengking dia macam tu. Macam mana perasaan dia? Kita tak tahu apa masalah yang dia hadapi. Jadi itu hikmah dia, kan? Jadi kita dengan mengaji, dengan ilmu, bukan setakat mengaji bawa balik kitab gitu je.
jepit kitab kat celah ketiak sampai kuning tu panggil kitab kuning. Nampak kan? Bukan itu je, tapi balik tu bawa dan amalkan dalam kehidupan. Ni tujuan mengaji sifat 20. Kenal ini semua perbuatan Allah. Tak apalah, Allah nak bagi jadi dah, tapi kita buat juga. Jangan pula kata tak apa ni perbuatan Allah, tuan langgar lagi. Tak apa, langgar lagi lagi pum lagi. Bukan itu, tu bengong namanya. Nampak? Nah, maknanya kita ikut syariat juga dah. Macam mana masalah ni, kita kena ganti rugi lah gini. Tak apa. Tapi perasaan dapat dikawal. Marah tak marah sangat kan? Sedih tak sedih sangat. Macam kematian anak kesayangan, anak comel, anak kecil, itulah salah satu anak kita. Orang lain tak ada dah, tiba-tiba Allah ambil nyawanya dalam keadaan tak dan dia besar. Kita baru nak manja-manja dengan dia, Allah ambil nyawa dia. Macam mana nak terima keadaan? Nah, kalau ikut sedih, kalau ikut ni Allah meraung-raung lah. Tapi kita fikir ini ketentuan Allah, ini kehendak Allah, ini perbuatan Allah. Allah yang nak. Nah, macam mana? Takkan kita nak marah Allah? Nah, kita mengata tak apalah, Allah dah ambil nyawa dia. Mungkin nanti kita jumpa dia di syurga. Tak apalah. Itu. Nah, jadi dia akan mendidik. Jadi sedih boleh sedih, tapi terkawal sedih. Marah boleh marah, tapi terkawal marah. Mana yang kawal? Ilmu. Tu penting, ilmu. Sebab tu Allah tanya, kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? Tak sama. Nampak? Tengok para sahabat. Sifatnya sesama sahabat, sifatnya dengan Nabi lembut selembut-lembutnya, cakapnya dengan nada lembut. Tapi bila berhadapan dengan musuh, keras sekeras-kerasnya. Garang sahabat dalam perang, main pedang tu tak ingat orang dah. Garang sungguh, tegas, keras. Tapi bila sesama sahabat, bila sama-sama kawan-kawan, sama dengan Nabi, lembut dia cakap. Itu sebab dia dikawal marahnya dengan ilmu. Marah bukan membabi buta marah, marah atas nama Allah dan Rasulullah. Marah atas nama Islam ni. Bukan, tak boleh. Kita nak jenis ni, kita ni jenis hati keras, nak mengamuk saja. Pi duduk Palestin, ngamuk kat sana. Nampak? Boleh. Sebab marah dibenarkan, tapi pada jalannya. Bukan main hentam orang je. Ada jalan dia, ada cara dia. Dia begitu. Nah, sebab ini semua kita kena kawalnya. Mengaji ni untuk nak kawal diri kita. Tu tujuan mengaji tu. Bila kenal Allah, kenal apa semua, barulah. Lepas tu kalau ikut tasawuf tadi, mula dengan tauhidul af'al, barulah naik kepada bila dia dah boleh kawal, dia nampak semua ni perbuatan Allah, baru naik satu lagi makam, namanya tauhidul sifat. Dia nampak segala yang berlaku ni pula atas sifat Allah. Dia nampak seseorang tu menderma, dia nampak ini sifat pemurah Allah. Allah pemurah, Allah meletakkan pada hati orang ni boleh kongsi harta dia, pemurahnya Allah. Dia nampak sifat pula. Lama-lama dia naik makam, lebih daripada tauhidul sifat, naik tauhidul asma. Dia nampak semua dalam hidup ni tak lari daripada 99 nama Allah. Semua dia nampak nama Allah. Mana Al-Ghafur. Tengok ada orang gaduh-gaduh, tapi orang tu senang memaafkan. Ini sifat pemaaf Allah, Al-Ghafur, yang Allah pinjamkan pada dia. Semua nampak Allah, nama Allah, asma Allah. Last sekali, kalau yang ni pun dia lepas, naik lagi makam, ni paling tinggi, namanya tauhidul zat. Orang tauhidul zat ni, itu selalunya tuk-tuk wali lah. Dia tak nampak dia, tak apa, dia kata Allah, Allah, gitu ya kan. Sebab tu dia tak peduli dah. Dia jasadnya di bumi, tapi hatinya sudah di akhirat. Jenis tuk-tuk wali ni. Sebab tu tuk-tuk wali ni, kalau kita sembang harga minyak naik, dia tak kisah. Kita kata, tuk, harga minyak naik lagi ni, tak apalah, dia kata. Nak janji Allah ada. Allah aja dia. Dia sikit-sikit Allah. Sebab dia tak peduli dah bahagian dunia ni. Dia kata dunia ni masalah ni, Tok Guru, ni dengan corona apa semua, Allah ada. Semua Allah. Gitu. Dia Allah kan. Nah, sebab apa? Sebab dia dalam hati tak ada yang lain. Dunia ni apa semua tak ada. Allah. Tu tauhidul zat. Kita jangan pula kan. Ni minyak naik, Allah. Allah pun Allah, duit tak ada. Kita jangan buat. Itu bukan bahagiannya. Nah, kita bahagian action lah. Pakai jubah janggut, nampak macam tok wali, padahal tok kuali. Tak apa, bahagian tiru-tiru tak apa. Nah, tapi pemahaman tu tak sama. Fikrah dalam tu, hati dia tu. Lain, mereka golongan dahsyat, tinggi-tinggi kan. Tu. Ada seorang sahabat tu, dia pergi tanya Syekh Wan Izzuddin. Syekh, orang panggil dia Syekh Taib. Orang kata dia wali kan. Orang tanya dia,
Syekh, macam mana ni corona ni macam mana? Apa jawab Syekh? Dia kata tak apa, tunggu Imam Mahdi datang selesai semua, dia kata. Dia kata tunggu Imam Mahdi datang selesai semua. Terkejut kita. Dah dekat sangat ke Imam Mahdi nak muncul ni? Kan? Tak tahulah apa maksud dia. Kan? Tu tok wali tu dia lain. Dia tahu dia nampak apa, macam mana dia nampak, kita tahu. Kalau tanya kita tak apa, tunggu KKM selesai semua. Kita KKM kita jawab. Kan nampak? Dia dah dia nampak ni lah Imam Mahdi lah apalah. Tu mana? Iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan, bahkan segala barang yang berlaku di dalam alam semuanya perbuatan Tuhan. Sama ada perbuatan itu baik rupanya dan hakikatnya seperti iman dan taat. Sama ada perbuatan yang baik seperti iman dan taat, atau jahat rupanya tiada pada hakikatnya seperti kufur dan maksiat. Seperti kufur, maksiat pun semuanya datang daripada Allah, dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lainnya. Cuma kita nak faham macam mana ni. Kan kita dengar ustaz-ustaz kata yang baik itu datang daripada Allah, yang salah dan kurang itu silap saya sendiri. Itu namanya ayat adab. Dipanggil ayat adab. Adab ni maknanya syariat. Dari segi syariat, kita kata yang baik datang daripada Allah, dan yang kurang, yang silap, kita sendiri silap. Itu syariat. Adapun barang hakikatnya kullu min indillah. Katakanlah wahai Muhammad, setiap semua ni datang daripada Allah. Lepas tu dalam rukun iman yang keenam, bahagian takdir, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Semua takdir baik dan takdir jahat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kalau kita kata baik, yang jahat je kita silap buat, yang baik semuanya Allah dari segi hakikat. Kalau kita pegang gitu, maknanya kita pun boleh buat satu benda yang Allah tak boleh nak kawal kita. Dah, Allah yang kawal kita. Jadi bila Allah kawal kita, semua ni Allah buatlah. Baik kita ke jahat kita ke, siapa lagi kalau bukan Allah buat? Jadi sama juga, syaitan tu jahat, siapa buat? Allah. Allah yang buat syaitan tu jahat. Lepas tu dia tanya, dah kenapa Allah buat syaitan jahat? Tahu, tanyalah Allah sendiri. Dah sukati Allah, hak dia Tuhan. Dia nak buat ni baik ke, ni jahat ke, ni macam mana, ni tertonggeng ke, ni apa ke, itu hak Allah. Macam kita beli ikan, sukati kita lah ikan tu kita nak buat apa. Kita beli 3 ekor. Seekor kita buat masak kicap, seekor buat masak pedas, seekor lagi buat panggang ke atas api. Sukati kita lah. Ikan tak boleh komplain. Asal saya kena bakar, dia kata. Kenapa tak buat masak kicap macam ikan tu, dia kata. Ikan yang masak kicap lah kata, asal saya masak kicap hitam, bagilah masak merah. Dia tak boleh komplain. Kalau ikan komplain, kita nak macam ni, kau hajam ni ikan aku dah beli kelepang gitu. Nampak? Kita beli dia, hak kita, sukati kita lah. Tokeng kedai tak boleh kata apa. Kita ambil plastik, ya, tokeng pun bungkus letak atas penimbang tu. Okey, sekilo cukup. Okey, diikat, bagi plastik, kita pun bayar duit. Dapat je plastik tu, kita dah bayar duit, dah jadi milik kita pun baling gitu, zoom gitu. Tepat masuk dalam tong sampah. Kata tokeng ikan, awak pergi buang, sukati aku, ikan aku. Jawab macam tu kat dia. Betul lah, ikan dia kan, sukati lah, dia nak buat macam mana. Tapi jangan buat macam tu. Nak ceritanya ni, maknanya kuasa mutlak di sisi Allah. Allah nak buat syaitan jahat ke, malaikat baik ke, manusia ni baik ke, manusia ni jahat ke, kita pulang pada Allah. Jadi bila kita nampak benda ni, apa dia, kita hari ni taklah baik sangat, tapi kategori baiklah juga, boleh duduk di masjid dan sebagainya, maka alhamdulillah, nasib baik hari ni Allah pilih kita jadi baik. Kalau Allah pilih kita jadi jahat, macam kalau Allah pilih kita yang kat tengah tu, bukan yang ujung-ujung tu, okey, yang tengah ni. Dan kalau Allah pilih kita duduk situ, macam tak naya kita. Lepas tu sangka pula masih lagi betul je agama tu. Ni mujur. Awal lahir kita wek, tengok ayah kita pakai kopiah, mak kita pakai tudung. Alhamdulillah, azan dengan kanan, kamat dengan kiri. Tapi ada luar sana lahir ni wek, ayam mama ya. Macam. Nampak? Kita tengok ayah 3 lay atas dahi hamba semua. Bukan boleh ubah Allah. Tu Allah pilih. Bukan kita minta, ada kita minta.
Kita minta masa hidup dan ni baru berdoa. Dalam masa alam roh ada doa. Minta Allah tolonglah lahirkan orang beriman. Tak. Tapi Allah dalam ramai-ramai manusia, Allah pilih nama kita. Muhammad Syakir bin Nasoha, aku pilih kamu menjadi hamba aku yang beriman. Allah. Tapi kita tak jaga pula iman tu. Jahat tak jahat kita? Jadi kalau Allah masukkan dalam neraka, layak ke tak layak? Layaklah. Orang dah bagi peluang tapi sia-siakan peluang. Macam tu lah. Jadi dengan mengaji baru kita faham, baru kita rasa syukur. Tu dia. Dia ada, saya cari tempat berhenti ni, mana berhenti tak berhenti ni. Jadi, perbuatan yang lain dan semuanya dan perbuatan Tuhan, tiada sekali-kali hamba apa tu? Saya punya koyak dah. Mempunyai. Dan Tuhan tiada sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya. Dan ingat, makhluk pada hakikatnya tak ada perbuatan langsung, melainkan semua perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Tapi itu dari segi hakikat. Bukan syariat. Syariat kita berusaha dan berikhtiar, berniaga apa semua. Tapi kena pandang hakikatnya yang buat semua ni Allah. Jadi ada usaha dan ada ikhtiar. Usaha dan ikhtiar tetap kena ada. Yang tiada memberi bekas. Cuma kita kena faham, usaha ikhtiar kita tidak memberi bekas. Maknanya tak ada kesan, melainkan yang memberi bekas itu Allah. Walhasil, apakala dikata wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah, maka ternafilah kam-kam yang 5 itu. Jadi hasil daripada pengajian kita pada pagi ni, semua yang kita dah mengaji 5 kam ni, semuanya itu tujuannya nak rad, nak tolak barang yang tidak layak pada Allah Ta'ala. Iaitu ternafilah kam muttasil dan munfasil pada zat, kam muttasil dan munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada perbuatan. Selesai. Dan kita akan sambung, maka dengan kenyataan yang di atas. Kita sambung situ nah. Kuliah akan datang. Tak akan datang minggu ni ya? Ni insya-Allah, kalau tak ada apa-apa lah kan. Jadi kalau ustaz terlambat pun jangan marah ustaz. Ini perbuatan Allah. Macam mana dah? Kita usaha dah, ikhtiar. Okay? Itu tujuan mengaji. Jadi macam biasalah, kat luar sana tu adalah sikit barang-barang, bolehlah tengok, membeli sambil menderma. Jadi sekadar tu pada pagi ni, saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik itu datang daripada Allah, dan silap itu datang daripada saya sendiri. Dari segi adabnya dan dari segi hakikatnya, setiap sesuatu itu bermula daripada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah.